Salam sejahtera, ini Inspirasi TVS dan saya Karen Libau. Kita mulakan dengan laporan ini. Terumbu karang bukan sahaja cantik dipandang, malah terumbu karang juga merupakan habitat pelbagai hidupan laut. Ia juga dapat menjadi benteng kepada ancaman bencana alam. Namun, sayang seribu kali sayang apabila terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab merosakkan keindahan tersebut. Bagi pengasas Future Borneo, Iqbal Abdullah pihaknya bertekad untuk menjaga ekosistem laut agar ia dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Iqbal melakukan kerja pembersihan laut seperti mengumpul jaring hantu daripada aktiviti perikanan yang tidak berlesen di kawasan laut. Baiklah, Niklaren Romi ada laporannya. Jaring terdiri daripada banyak jaring, contohnya jaring pukat tunda, pukat hanyut, pukat tradisi, monofilament dan sebagainya. Ianya dipanggil hantu ataupun dalam bahasa Inggerisnya ghost nets kerana jaring itu tetap melakukan tugas utamanya sebagai jaring, iaitu memerangkap binatang-binatang atau hidupan-hidupan akuatik ataupun marine di lautan. Menurut Iqbal, jaring hantu amat mengganggu ekosistem laut kerana rumpai air yang tumbuh di sekeliling pukat menyebabkan terumbu karang tidak menerima nutrien yang secukupnya. Ia amat mengganggu kehidupan ataupun ekosistem marine kerana kawasan sekitar Laut Cina Selatan yang berhampiran dengan perairan ataupun pesisir pantai Sarawak ini terdiri daripada banyaknya batu-batu karang, yang mana batu karang ini merupakan habitat kepada kehidupan marine. Apabila jaring hantu itu berada di kawasan batu karang, selain memerangkap hidupan-hidupan marine tersebut seperti ikan, penyu dan sebagainya, ia juga akan menutupi batu karang. Justru, beliau berharap agar para nelayan dapat mematuhi syarat pelesenan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perikanan. Niklaren Romi, TVS Miri. Sharon Shas, seorang wanita penghantar makanan di Sarike, lebih dikenali sebagai Spider-Woman Sarike, mengakui tugasnya agak mencabar. Namun, dia tetap meneruskannya demi menggembirakan insan lain, terutamanya kanak-kanak. Setakat ini, Shas menerima sambutan yang sangat menggalakkan. Perkhidmatannya amat diperlukan bagi mereka yang ingin membuat kejutan lebih-lebih lagi ketika sambutan ulang tahun. Respon positif itu menjadikan lebih bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. First lokasi saya pergi adalah ke Poliklinik Sarike. Apabila misi-misi doktor-doktor ingin servis saya terus menghantar kepada mereka dan mereka terkejut dengan munculnya seorang Spider-Woman. Menceritakan pengalamannya sebagai penghantar makanan, Sharon berdepan pelbagai cabaran, terutamanya keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada kalanya Sharon berdepan dengan perkara yang mencuit hatinya. Sebelum ini saya di Semenanjung, satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan adalah menghantar sampai ke Jalan Kubur. Masa itu sudah jam 9 lebih malam, pukul 10 malam. Iaitu masa saya masih bersama Foodpanda Penang. Bagaimanapun, pesanannya kepada para penghantar makanan lain, selain persiapan mental dan fizikal, penghantar makanan juga perlu bersedia memikul tanggungjawab dengan tekun dan jujur. Ini pula kisah Fatin Aliyah Pang. Fatin atau nama sebenarnya Pang Fui Cho merupakan anak Sarawak yang lahir dan membesar di Capital Street, Kuching, Sarawak. Hasil usahanya, Fatin berjaya mendapat gelaran profesor ketika berusia 40 tahun. Selepas menamatkan persekolahan di Kuching High School, Fatin melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai, Johor. Sebelum bertugas sebagai seorang guru fizik di SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru, beliau kemudian ditawarkan jawatan tutor di UTM.
Fatin sebelum ini menamatkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD di University of Cambridge sekitar tahun 2009 pada usia 28 tahun. Ikuti laporan yang disediakan oleh Yahya Kiprawi. Profesor Dr. Fatin Aliyah Pang Abdullah bukan sahaja diamanahkan sebagai pengerusi sekolah pendidikan, malah dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi sebagai pengerusi Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia. Beliau telah mencapai kejayaan dalam bidang akademik, penyelidikan, khidmat masyarakat dan kepimpinan akademik serta memenangi pelbagai anugerah atas usaha beliau. Saya kira apa yang saya capai hari ini bukanlah kejayaan sangat besar. Dia something yang saya rasa alhamdulillah Allah bagi, itu yang saya rasa yang terbaik untuk kami lah. Saya tak ada apa-apa resipi yang special dan saya rasa cuma kena usahalah. Kejayaan tak datang tanpa usaha. Ini mesti usaha kena rajin dan jangan lihat kecil lah, jangan memperkecilkan usaha-usaha sekecil mana pun. Sebab apa yang kita buat baik dan betul, kita teruskan. Selain itu, beliau menekankan hubungan sesama manusia. Ujarnya, Sang Pencipta adalah penting bagi memastikan segala usaha dibuat berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Apa kita buat ni, kita buat untuk orang lain. Kita buat sesuatu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi saya rasa yang memberikan semangat untuk saya untuk teruskan adalah saya tengok apa yang saya buat, orang lain dapat manfaat. Jadi walaupun kecil, tapi kita teruskan. Antara kejayaan besar ibu kepada 3 orang cahaya mata itu apabila dinobatkan sebagai Top Ratio Scientist Malaysia 2019 oleh Akademik Sains Malaysia dan Tokoh Wanita Anugerah Saidatina Safiah 2021 oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Beliau berharap lebih ramai anak Sarawak boleh mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang, khasnya dalam bidang akademik. Pengorbanan memerlukan keyakinan. Dengan keyakinanlah akan lahirnya kejayaan. Kejayaan Dr. Fatin harus kita banggakan. Kami, Yahya Kiprawi, TVS Johor. Keunikan haiwan eksotik telah menarik minat seorang anak muda untuk menjadikan bidang peternakan itu sebagai punca pendapatan utamanya. Malah, Syed Mahmud Sheikh Noor kini ingin meluaskan pasaran haiwan eksotik peliharaannya itu sehingga ke Sabah dan Sarawak. Syed Mahmud meminati haiwan eksotik itu sebagai menyambung warisan bapanya sejak pertengahan 1980-an. Dia memelihara sebanyak 35 jenis ayam dan burung eksotik yang bernilai antara RM30 sehingga RM4,000. Antara jenis ayam dan burung ialah Africa Grey, Sulphur, Sun Conure, Green Knight dan Rainbow. Syed Mahmud mendapat permit daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhilitan bagi setiap haiwan hidup yang dijualnya. Permit itu akan diserahkan kepada pembeli sekali dengan haiwan yang dibeli. Pasarannya sekitar area Pahang, Sarawak dan Sabah serta Semenanjung Kuala Lumpur, Johor. Pengantarannya kita bergantung kepada tempat pembeli tu. Andai kata berdekatan kita kasih OD ataupun direct walk in ke farm lah. Ataupun kalau Sarawak ataupun Sabah kita akan post melalui kurier lah. Dia ada kurier khas untuk inilah post-post haiwan eksotik. Kata Syed Mahmud lagi, burung baji, krokodil dan sangkornia antara jenis burung yang menjadi pilihan pelanggannya. Syed Mahmud berharap haiwan eksotik ini dapat diperluaskan secara sah sehingga menembusi pasaran luar negara. Baik, sekian saja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Karen Libau, salam hormat dan selamat malam.